Hmm. Tengok nombor 6. Nombor 6 ada. Okey, so nombor 6. Kita jawab apa ni? C, D. So ada yang jawab hypertension, ada yang jawab arthritis. Doktor maaf, saya terlepas nombor 5. Jawapan dia apa ya? Jawapan dia limo nen. Kan semua boleh jawab ni, sebab tu saya skip. Sikit. Oh, okey. Sebab semua okey, semua betul. Semua betul. Okay. Nombor 6. Ini ada dalam nota. Ingat je, artemisinin adalah grup daripada terpenoid yang dia mempunyai active compound yang boleh memberikan penyembuhan lah terhadap penyakit malaria. Okey, diabetes, hypertension, arthritis ada bukan. Just ingat je lah malaria, artemisinin. Tidak dalam dalam chapter bioactive compound ada, saya ada dalam nota ada. Masa memanglah kalau macam kita tak buat tutorial memang tak boleh jawab lah sebab kita nak tengok salah satu kan. Tapi sebab kita soalan saya ni saya kutip balik daripada tutorial, so kalau tak boleh jawab bermakna tak tengok tutorial. Macam tu. Okay, nombor 7. Kita lihat nombor 7. 7 ada juga B. So, okey, macam mana saponin ni menunjukkan sifat seperti sabun? Sifat tu macam apa yang ditunjukkan? Karakteristik. Macam mana kita nak membezakan saponin ni dengan alkaloid ataupun tu. Dia foaming. So nama pun kita dia sabun. Sabun apa? Buih kan. So it's a foaming sajalah, membentuk berbuih dalam air. So jawapan dia memang dah kata kalau tinggi logik memang A lah. So tak perlu nak apa pun, kalau saya dah kata sabun tu apa, sabun maksud dia buih. So ini tu memang characteristic of saponin. Kadang-kadang kalau macam kita kalau nak tahu ciri-ciri tumbuhan tu ada besi, ada active compound of the saponin, bila kita masukkan di dalam air dia macam dia ada kata hasilnya macam buih-buih, bermakna dalam tumbuhan tu ada saponin. Itu ciri yang membezakan saponin dengan active compound yang lain. Macam tu. So di tumbuhan ni ada saponin. Sebab apa? Bila kita campur dengan air, dia akan terhasil sabun. Dia macam bukan terhasil sabun, maksud dia terhasil buih. So sebab tu dia kata seperti sabun tu. Okay, B, C, D bukan. Ini maksudnya jawapan ni tak berkenaan dengan saponin lah. Macam tu. Berbentuk tindak balas dengan asid. Jadi kalau dengan bertindak balas dengan asid ni, memang ini semua most of the chemical compound akan ada interaktif bila kita campur dengan mana-mana compound lah, komponen lah. So dengan polymerization memang tak lah. So sebab ni tak ada pun saya cerita dalam nota, tak ada juga. So characteristic order bukan. So nombor 8. Tengok 8. Okey tak korang 8. Ada, okey 8 ada yang tak faham. So antara berikut tak faham soalan ataupun tak tahu jawapan. Mana satu? Tak faham soalan ke tak faham jawapan? Yang tak jawab tu. Kena jawab tu. Yang tak ada respon tu yang kena bagi tahu tu. Macam tu. Sebab kita ingat isopin unit grup mana? Kan buka balik nota nombor nota chapter 2.
Grup mana yang menghasilkan isoprene. Saya suruh ingat karakteristik. Terpinat kan? Terpenoid, betul. Jawapan dia terpenoid. Bukan jawapan soalan nombor 8 ni, maksud saya A. A tu adalah terpenoid. Ingat isoprene adalah terpenoid, betul. Kalau B, nitrogen ni grup mana? Alkaloid. Alkaloid, betul. Tu aromatic ring mana? Grup mana aromatic ring? Aromatic ring grup mana? Aromatic ring ada grup polyphenol je. Ingat je, grup besar adalah polyphenolic punya grup. Dia memang aromatic ring punya. Membezakan karakter dia dengan karakter lain, ciri-ciri lain. So long chain of sugar molecule adalah, jadi jawapan dia apa? D. Kalau tengok dekat nota polysaccharide. Kan dah kita polysaccharide adalah long chain of sugar molecule. Saya kata long, ingat je keepon dia, kalau long chain adalah group daripada polysaccharide. So nombor 9. Okey, tak ada masalah. Nombor 10 pun tak ada masalah, semua okey boleh jawab. 11. Siapa yang jawab? 11. Mungkin jawapan dia memang saya tak boleh terima, tapi mungkin salah faham kot, salah faham soalan sebenarnya. So saya nasihatkan korang next time, nanti masa nak menjawab tu sila baca, faham dulu soalan dia. Kalau dah faham soalan, senang tu kita dapat jawapan. Kalau kadang kita tak faham soalan tu, dia akan memang kita akan lebih cenderung untuk jawab salah lah kalau tak faham soalan. So yang ni memang semua dah tahu kan jawapan dia. So very easy lah ni dalam konteks masalah sistem integral tu. Apakah potensi fungsi anti-microbe? Tahu kan anti-microbe? Anti-microbe. Microbe tu bakteria. Begitu. Ya, anti. Apa maksud anti? Yang tak bersifat microbe. Ya, betul. Maksud dia akan membunuh mikrob ataupun tidak bersifat mikrob. Anti. Kita anti kan. Apa pun anti kan. Siapa bila masa kita suka kan, anti. Sesuatu yang benda kita tak suka. Tidak kepada bakteria ataupun mikrob. Okey. So jawapan dia apa? Ni mestilah mencegah jangkitan bakteria. Menyebabkan jangkitan tu bukan jawapan dia. Menyebabkan tu maksud dia lebih kepada infections lah. Maksudnya lebih A tu bukan jawapan dia. Yang lain tak ada. Okey kan? Menggalak tumbuhan kulat pun is more into anti microbe punya, lebih kepada microbe punya lebih kepada growing of the microbe. Maksudnya lebih pada menyebabkan keadaan bakteria tu lebih suka lah, maksud macam tu. Yang A1 dengan A dengan B ini tidak. Ini adalah menyebabkan penyakit, menggalakkan pertumbuhan kulat terhadap kulit. Tidaklah kan. Dan menyebabkan jangkitan, which is akan lebih teruk lah kan. Dan aloe vera tidak bersifat lebih menyebabkan penyakit, dia bersifat anti penyakit. Dia lebih bersifat anti kepada mikrob. So anti mikrob maksudnya mencegah daripada jangkitan bakteria lah. Okey. Sampai sini menekan tidak balas imun bukanlah. Tengok nombor 12. Nombor 12. Okey, nombor 12. So bagaimana Centella acetica ni menyumbang kepada penyembuhan luka dalam sistem integumen? Ada seorang yang tak berjawab.
Dia tak rasa tak apa jawab ni sebab tak faham soalan. Faham tak soalan dia? Maksudnya kita sembuhkan luka, jadi apa yang buat luka boleh sembuh? Apa yang buat penyembuhan luka. So, key point adalah penyembuhan luka. Mungkin saya perlu highlight kot dia punya key point soalan tu. Sebab macam saya rasa korang lebih tak dapat nak menjawab dengan baik adalah kerana tak faham soalan. Penyembuhan luka. Key point dia macam mana nak sembuh luka. Memanglah A tu betul juga sebab ada sifat anti ni kan, sebab dia is a good effect of the phyto compound kan. Tapi kita nak lihat dari segi penyembuhan luka. Macam mana luka tu boleh sembuh. So yang mana paling betul adalah ni lah, B, dia collagen untuk kita luka tu healing kan, healing of the wound. Okay tak? Yang ni memang tak lah, C memang tak, D memang tak. So A dengan B ni dia agak tricky lah maksud dia. Tapi bakteria ni dia lebih pada more into other part. Biarpun dia memang a good effect of the phyto compound, tapi dia bukan lebih pada penyembuhan luka lah. Macam tu. Yang contribute to the luka kita semua adalah collagen production lah. Okay, boleh? Nombor 12. Boleh. Okay, nombor 13 ada juga. So nombor 13. Apakah sebatian aktif compound ni dalam Venus venitera? So yang bertanggungjawab terhadap terapeutiknya dalam sistem integumen. So my kadang-kadang kita tak ingatkan Venus venifera ni dekat mana lah. Alamak, saya tak ingat tu mohon aku. So bila saya dah sebut dekat sistem integumen, buka dekat chapter sistem integumen. So carilah tumbuhan Venus venifera tu apa. Dekat situ. Dekat situ mesti saya ada sebut apa active compound dia. So saya boleh dapat jawapan matematik kat situ. So my key point is for you guys to know tak suruh you hafal my notes, but to understand my notes tu dekat mana. So bila saya dah key point sebut dah dalam sistem integumen, pergi buka chapter integumen. So pergi tengok dekat Venus venifera punya tumbuhan, sebab satu chapter saya hanya cerita 5 tumbuhan je, tak banyak. So sekejap je boleh tengok tu. Okay, Venus venifera. So kalau korang faham pathway nota tu, okay je, tak ada masalah untuk lihat balik. Sebab korang boleh lihat kan, so saya tak minta korang hafal. Korang kena faham je. Dekat nota tu, contoh nota integumen ada 5 tumbuhan. So kalau tak boleh hafal pun 5 tumbuhan tu apa, tak payah hafal, ingat je. Pergi review nota balik. Okay, Venus venifera. So okay, apa biotic compound saya tahu dekat selepas venifera mesti doktor akan cerita tentang biotic compound dia. So apa biotic compound yang ada dalam Venus venifera? Resveratrol. Okay, jawab resveratrol lah, macam tu. Tu saya bagi cara nak rujuk dengan cepat lah. Saya jawapan dia adalah A. Okay, nombor 14. Tak ada masalah. 14 okey, tak ada masalah. Korang semua tak ada okey, bagus. 15 pun okey, tak ada masalah. 16 tak ada masalah. Korang okey semua, 16 okey. 17 pun tak ada masalah, cantik. Okey, tengok nombor 18. So 18, manakah which active compound ni yang terdapat pada Harpagotine procumbens ni yang terlibat mempunyai sifat anti radang, mesti anti-inflammatory lah, memberi manfaat dalam musculoskeletal. So saya minta dia active compound. Active compound, which active compound? So jawapan pun semua adalah active compound. So pergi dekat nota balik, nota musculoskeletal, rujuk pada tumbuhan Harpagotine procumbens ni, what are the active compound of the Harpagotine procumbens? Jawapan dia terang-tantang pun ada Harpagoside. Lagipun curcumin ni memang tak lah kan. Curcumin ni apa?
Kunyit. Kunyit. Betul. Vegetable kan tadi dah jauh, okey, Venus vinifera tu kan, atas tu pun dah rujuk, dah mau bagi hint kepada bukanlah dia. Jadi quercetin dia macam a bit tricky kan. Kita tak ingat tumbuhan mana sebab quercetin ni, quercetin is the active compound dia, banyak tumbuhan ada quercetin juga. So apa ni, kalau tak ingat macam ni, pergi rujuk nota balik. So memang saya tak sebut quercetin dalam apa Go Python ni. So ni lah dia punya scientific dia pun dah lebih kurang je, Harpagosite, Harpagopythum. Kadang-kadang dia scientific term of the phyto compound tu dengan bioactive compound tu kadang-kadang lebih kurang je. Dia macam this is markah atau kata markah bonus dah nampak Harpago macam tu. Melainkan lah kalau saya buat dekat bawah ni, jawapan dia Harpago juga, tapi ayat dia Harpagosida. Apa tu Harpago tidak. Memang agak confuse lah kan, nak kena tengok betul-betul ejaan betul-betul kan. Tu lagi tricky lah, saya tak bagi tricky pun, saya direct point dia. Nombor 19 okey, tak ada masalah, korang okey. Tapi kalau ada nak rujuk balik, tanya balik, bagi tahu sebab ni kan ada soalan bonus kan, hari tu macam ada isu sikit. 19 kan, so saya dah betulkan balik supaya lebih senang jawab. Okey, nombor 20 pun okey, tak ada masalah. 21 okey. Doktor. Saya tak sedar lah saya terkeluar. Macam seberang. Nyaut. Sekejap, sampai mana tadi saya cakap kan? Apa pasal macam senyap rupanya dah terkeluar dah. Allah. Kita nak pergi soalan 22. 22 Ya kan? 22 ke 21? Tak ada. Okey lah, tak apalah, kita ujuk balik, patah balik. Sorry saya tak perasan. Internet tiba-tiba internet hari ni macam tak berapa okey pula internet kan. Hospital ni. So nombor 21 yang saya lihat tadi last kita bincang 19 okey, tak ada masalah, semua boleh jawab, jawapan okey betul. 20 pun tak ada masalah, semua okey. 21 pun tak ada masalah, semua okey. 22 ada. So dekat 22. Macam dah. 22 tak ni. Mungkin sebab kebanyakannya dia lebih kurang kan dia punya active compound ni. So nak jawab dia adalah kita rujuk balik nota lah. So apakah komponen aktif kan, active compound kan dalam tumbuhan Passiflora incarnata. So key point dia macam saya cakap tadi, pergi balik nota. Saya dah sebut kat sini dalam nervous system disorder. Korang just rujuk balik dekat nervous system, nota nervous system, pergi dekat tumbuhan Passiflora incarnata. So apa active compound yang terdapat dalam Passiflora incarnata? So biasanya saya akan bagi jawab active compound dia adalah yang the first point of the introduction to active compound tu, itulah jawapan dia. Trisin lah. Yang lain tu bukan. Koklimin gingerol ni memang salah, memang kita pangkal lah kan. So cuma macam tricky, alamak dia kosin ke krisin tak faham, tak tahu, tak ingat, rujuk balik nota. So B dengan C confirm bukan jawapan dia. Kokumin bukan.
Ginkgo root bukan. Sebab nama pun ginkgo root is like more into ginger. Halia. Is bukan. B dengan C bukan. So A, D tak tahu, rujuk balik nota. Buka nota dekat nervous system, pergi dekat tumbuhan Passiflora crenata. Sana ada jawapan dia. Okay. Nombor 23. 23, okey. Okay, 23. So 23, apa potensi kesan sampingan? Kesan sampingan. The side effect yang mungkin dikait dengan penggunaan Passiflora incarnata untuk masalah sistem saraf. So ada yang jawab apa ni? 23 C. Liver toxicity. B. Respiratory respiration. A. Hypertensi. Ni main tangkap jawab ke memang malas nak rujuk otak ni? Korang? Tengok dekat nota balik lah. Jawapannya dekat nota. Memanglah macam semua macam lebih kurang, macam semua is side effect je kan. Tapi jawapan ada dekat nota. Dekat tumbuhan tu ada sebut pasal hypotension. Nombor 24. Bagaimana curcumin ni dalam dalam sistem saraf bertindak dari segi manfaat dia lah. So apa jawapan korang bagi? C dengan D. Kenapa jawab C? Faham tak apa maksud dengan meningkatkan keradangan? Apa maksud meningkatkan keradangan? Siapa boleh jawab? Apa maksud meningkatkan Makin keradangan? teruk lah keadaan tu. Betul. Menampakkan teruk. So adakah curcumin kurkuma longgar which is kunyit memberi manfaat dengan menyumbangkan lagi kepada keradangan dalam badan? Dia macam kan? Ya ke? So apalah pasal kita belajar kalau itu lebih kepada side effect. Saya tak kata side effect. Kan? Saya kata active compound yang menyumbang kepada potensi manfaat. Manfaat itu benefit. So kita akan cari, itu jawapannya menunjukkan benefit. So increasing inflammation is not a benefit, is something negative. Menyumbang kepada penyakit lebih teruk. So it's not, itu bukan manfaat. So lagi sekali saya highlight, sila baca soalan selepas ni dengan lebih baik. Kalau tak faham soalan, tanya saya. Cikgu pula. Doktor saya tak faham lah apa maksud nombor 24 ni dia nak apa, saya tak faham. Tanya, saya boleh bagi jawab. Saya boleh explain apa soalan nombor 24 ni nak. So dia nak manfaat. So sini bukanlah manfaat. Siapa lagi jawab? 24. D. Menghalang pelepasan neurotransmitter. So neurotransmitter ini adalah ada satu fisiologi badan yang sangat kita perlulah. So untuk kita interaksi antara neuron kepada neuron yang lain, dia perlukan neurotransmitter. Dia adalah transport untuk kita untuk neuron tu connected kepada setiap satu cell of the neuron. So tanpa neurotransmitter tu badan kita tak boleh berfungsi, kita tak boleh nak bertindak balas, tak ada respon dalam badan dan luar badan. So is something that bila kita inhibit, menghalang dia, bermakna is something negatif lah kan. Lainlah saya kata enhance, meningkatkan, mungkin lah is a good, mungkin lah dia agak tricky, tapi saya kata menghalang pun dah pelepasan neurotransmitter is something bad, something negatif punya side effect. So jawapan D adalah salah. So seterusnya, nombor 24. So 24 to 25, kita tengok 25. Salvia officinalis. Jom. Siapa dia betul ni?
A dengan D. So salvia officinalis ni kadang-kadang kita tak ingat ni tumbuhan apa which is dekat bukan nervous system balik. So tengok apa salvia officinalis ni. Dia lebih apa tu dia punya dekat apa tu biopharmacological punya effect tu dia kepada apa, ataupun kita tengok pada apa ni, rasa biopharmacology effect lah kan, dia lebih penyembuhan daripada penyakit apa kan. So siapa jawab ni? Nombor 20 korang jawab 25, ada A dan ada D. So schizophrenia dengan keselaruan anxiety disorder. So memang apa tu kalau kita mungkin akan buat research ke apa, memanglah kalau ikutkan apa tu, kita mungkin mungkin ada kebaikannya kepada schizophrenia ataupun anxiety, tapi sebab ini schizophrenia dengan anxiety disorder adalah penyakit yang kompleks, yang memang kata untuk tumbuhan menjadi tujuan utama penyembuhan tu agak susah lah, sebab it's a complex disease. So tu salah satu ni adalah korang perlu tahulah juga penyakit schizophrenia ni, apa maksud dengan schizophrenia. So tapi kalau macam tak faham juga, macam alamak saya tak sempat nak study apa maksud semua ni, rujuk nota balik, saya sebut pasal Alzheimer disease. Saya sebut pasal Alzheimer disease, saya tak sebut yang penyakit lain, sebab penyakit lain adalah penyakit yang kompleks, which is salvia officinalis tidak boleh dijadikan tujuan utama untuk perubatan. Salvia officinalis mungkin boleh membantu Alzheimer disease, dia boleh meningkatkan the neurotransmitter kan, the GABA reaction, mungkin itu. So Alzheimer disease lah. So A, C dengan D tidak ya. So 26. Lagi satu pun saya dah sebut dalam tutorial. So jawapan dia memang dekat tutorial. Kalau korang tengok tutorial balik, so tutorial saya dah kata jawapan dia ni lah jawapan dia. Macam tu. Baca balik tutorial pun dah cukup baik lah. So nombor 26. Okay, 26. Okay, Trigonella vernum grassum dalam sistem endocrine ni. So apa tu menunjukkan kesan-kesan penyembuhan lah. So mana satu yang memberi kesan penyembuhan? So mana satu dia? A, B, C dengan D. Mesti yang merah tu lah jawapan ni kan, saya dah highlight kan. So ada yang jawab A, ada yang jawab B. Jawab C. Ya ada jawapan dia C lah. Tapi ada yang jawab A dengan ada yang jawab B. So kenapa jawab meningkatkan tahap estrogen? Betul, saya rasa kan, saya tak ingat lah masa tu endokrin tu apa? Sistem endokrin tu, sistem tu endocrine system. Kadang-kadang kan silap, sebab tu saya buat di bahasa. Mungkin tak nampak sangat soalan, tak nampak kadang-kadang. Kalau macam tak faham sistem endokrin apa, nampak ni endocrine. BMBI, sebab tu kadang kalau kita translate, kadang kita tak faham sangat kan, dia translation BM to BI tu memang kadang-kadang ada yang out, apa benda ni tapi sebab nota saya bahasa Inggeris, kalau macam tak nampak sangat, tak faham apa maksud endocrine, tengok balik soalan bahasa Inggeris, endocrine system. Saya buka lah nota endocrine system. Dekat tumbuhan Trigonella vernum ni. Tu dekat situ dia kan ada cerita dia punya biopharmacological effect tu. So tengok dekat situ. Dia tak sebut mana satu kan. Tapi ada tak yang estrogen? Tak ada estrogen. So bukanlah jawapan dia. Macam tu. Kan? So kalau ini B memang salah lah. So D ni memang salah lah. Something is negative effect kan. So mungkin kita tak faham A ni is positive ke negative effect kan. So memang nampak macam positive effect, increasing the estrogen level kan untuk woman punya hormones. Tapi dekat dalam tubuhan tu ada tak sebut pasal ni, sebab Trigonella vernum ni dia tak
dia tak fokus pada estrogen level. Macam tu. Dia lebih pada improving insulin sensitivity and secretion. So jawapan dia C lah. Macam tu. Ini untuk tumbuhan lain mungkin ya, tapi bukan untuk tumbuhan Trigionella phanencrescens ni. Okey ya. So nombor 27. 7 okey, tak ada masalah. Senang. So nombor 28. 28. So nombor 28. Yang manakan antara berikut yang paling menggambarkan kesan sampingan. So kita buka nota side effect lah of the tumbuhan licorice dekat apa ni, last kali chapter apa, endocrine cerita endocrine. So tengoklah dekat tumbuhan tu ada apa yang menggambarkan kesan sampingan dia. So if ada tak dia mention hyperglycemia, hypotension, hypothyroidism ataupun hypokalemia. So antara 4 ni mana dia sebut? Kalau dia sebut hypokalemia, kita tahu lah hypokalemia kan. Macam tu. So nombor 29, 30 korang tak ada masalah, okey. Nombor 9 okey kan, jawapan just dia nak minta active compound je. So kalau ingat active compound tumbuhan tu senang lah. Lagipun tumbuhan lain tu senang je, memang bukan dia. So nombor 30 pun okey, korang semua okey. Okay, so yang essay semua okey, cuma adalah juga yang tak apa ni, yang tak berapa nak okey, yang terjawab lain. Tapi inilah jawapan dia, sebab dalam nota saya dah cakap dia kan, tak rujuk dekat nota chapter nombor 2 jawapan dia. Dekat pathway tu kan jawapan dia. So inilah jawapan dia. Okey, semua okey untuk tutorial? Tutorial pula, test. Okey tak? Okey doktor. Doktor, Okey. yang subjektif ni, yang nombor 3 tu macam mana dia punya sebutan, terpenoid ke terpenas dalam nota terpenas? Sekejap tengok balik nota dia. Nota dia cakap terpen okey lah. Tahu samalah, terpenoid adalah apa ni, terpen is the basic component of the terpenoid. So siapa jawab terpenoid tu tak apa, saya terima je. Tapi sebenarnya jawapannya adalah group terpenoid lah. Tapi sebab mungkin nota saya pun saya letak terpen, sebab terpen is the apa tu, best of the terpenoid. So okey je, tak ada masalah pun. Tapi jawapan yang paling terbaik adalah terpenoid lah. Macam tu. Okey kejap. Okay. Saya bincang pasal untuk projek ini sebab lagi 2 minggu kan. So baik kita pinjam ni, kita tutup ni, stop presenting. Mana tadi? Okay, so sebab untuk kita buat lab is something like macam agak banyak kekangan saya kata dari segi macam, sebab untuk menghasilkan phytomedicines dia perlukan proses yang sangat panjang, and then kalau kita nak hasilkan ubat untuk 1 hari memang tak boleh. Sedangkan projek untuk phytomedicine pun makan tahun nak hasilkan satu ubat modern phytomedicine. So I'm talking about modern phytomedicines. Okay. So dekat sini kita untuk yang perjumpaan ni kita akan bincangkan pasal konsep of phytomedicine. Macam mana phytomedicine ni boleh terhasil. Kalau macam dulu traditional punya perubatan kita based on the turun temurun kan. Orang kata you tumbuk tumbuhan tu, lepas tu you campur dengan yang ni, jadilah dia macam tu. Okay, terus you letak je dekat dia punya luka, InsyaAllah okey. Macam tu. Tapi itu adalah traditional punya cara. Tapi untuk modern punya cara, herbal cara ada berbeza dan sangat
detail dan penuh dengan dia punya kata pathway dia sangat panjang lah untuk kita kata ini adalah modern phytomedicine yang diguna pakai macam yang memang yang diterima pakai dalam KKM. Maksudnya kalau Malaysia is KKM lah kan, kesihatan. Macam tu barulah apa tu KKM kata ini adalah phytomedicines, modern phytomedicine lah I kata macam tu. So kita kena faham lah kadang-kadang macam mana phytomedicine boleh terhasil. So kita 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 cubalah fahami the overview lah dia punya, bukanlah saya apa tu nak korang cerita dengan lebih detail, tak ada. Maksud dia punya apa pathway ataupun apa step untuk hasilkan phytomedicines, herbal medicine yang moden punya di zaman moden lah, untuk zaman moden ni, zaman bukan zaman tradisional ni. So ini objektif dia lah, nampak kan? Nampak tak? Nah, tak nampak? Nampak tak? Nampak sekarang? Okey, nampak So untuk ni saya tengah fikir nak hasilkan 2 grup atau 4 grup, tapi kalau saya hasilkan 2 grup, jadi sebab dia ada 4 topik. So kalau baik saya bagikan 4 grup, kalau saya bagikan 2 grup, jadi seorang akan dapat memang akan dapat 8 dengan 7 kan. Korang berapa tadi? 8 14. So so macam ada memang akan nombor tak genap lah, memang akan satu grup akan lebih, grup lain akan lebih. Tapi itulah kalau saya nak bagikan pada 2 grup, 2 grup 7 kan. Apalah matematik ni, betul lah kan? 7 7 14 kan. So nak bagi 2 grup pun okey, nak bagi 4 grup pun okey. Tapi saya cinta 2 topik, korang nak ikut mana? Korang nak doktor, saya nak 2 grup ramai-ramai. Lagi best buat group discussion. So okey lah, korang boleh lah buat 2 grup, tapi saya bincang 2 topik. Kalau korang kata doktor susah lah ramai-ramai sangat, saya nak pada bagi lagi sikit, 3 orang atau 4 orang per group. So okay, I'm okay. So untuk satu topik. So topik yang kita akan cerita, so contoh kalau ini yang saya ni so akan ada 4 group. So satu group akan ada 2 group tu 4 orang, 2 group lagi ada 3 orang. So ataupun kita bagi pada 2 group 7-7. Macam tu. So ini first topik apa ni adalah kecil. 4 grup boleh doktor? Okay, so maksud dia kat sini ada satu, kejap tak payah tengok satu topik dulu, tengok dia punya overview kan, dia punya sini. Okay. Sini sikit. Okay. So ada dapat ni 1, 2, 3, 4. Nampak? Maksud dia kita akan, satu grup akan cerita tentang initial research dan discovery, macam mana kita nak start phytomedicine tu lah. So besarkan je lah. So macam mana kita nak startkan phytomedicine tu Contohnya kita akan selection of herbal. Macam mana kita nak select herbal. So bukan main tangkap muat je. Lepas tu herbal material collections, and then dia punya quality control. So apa yang pathochemistry dia kan. Lepas tu dia mesti dia sangat tertib lah orang kata, sebelum kita nak pilih satu tumbuhan tu. Macam tu. Sebab ni dia pemilihan lah kita
Okay, sebelum masuk kan. Sekejap tengok balik. Okay, sebelum masuk. So tadi sini okay kan? Initial research dan discovery okay kan? So kita okay. Untuk group 2 akan bercerita tentang preclinical. Untuk group 2 4 orang lah. So untuk group 1 4 orang. Untuk group 2 pun 4 orang. Pilih hasilkan group, nanti bagi nama saya nak. So nombor 4 adalah preclinical research juga. So dekat sini sekejap, siapa tadi masuk? Itu bagi nama. Okay, tak apa. Itu nama nanti. Yang penting topik dulu. Okay. So kita cerita balik. So untuk group pertama ada 4 pelajar. So yang akan membincangkan tentang permulaan research ya. Lepas tu macam dia nak discover tumbuhan tu untuk kita pilih, jadikan dia sebagai phytomedicines. Okay. Lepas tu nombor yang 2, group 2 juga 4 student. So 4 student ni akan menceritakan tentang preclinical research lah. So preclinical research ni maksud dia biasanya akan lebih pada kita lihat pada dia punya toxicity of the tumbuhan tu. Bila untuk sebelum kita mulakan kajian, kita kena tahu dia punya toxicity. It's more like itu kalau panggil lab based lah, maksud macam cell culture punya study lah, macam study of the cell of the tumbuhan tu, macam tu. Okay. Ataupun lebih pada dia juga lebih emphasize, lebih penekanan kepada dia punya formulations tumbuhan tu juga. Okay, so apakah dose punya pengukuran dos yang bagus untuk sebelum kita jadikan dia phytomedicine. So itu adalah preclinical research lah. So group yang ketiga, saya hanya perlukan 3 student sebab dia topik ringan sikit, dia macam tak banyak sangat bincang. So macam mana kita nak masukkan preclinical kepada clinical research, macam tu. Okay. So ni lebih pada macam more into proses lah. Proses macam ni kita dah buat preclinical lah, kita dah ada data preclinical. Tahu tak preclinical ni data macam kita buat cell culture, lepas tu kita buat dia ada pathway, lepas tu dia lepas cell culture kita akan buat macam tu animal study. So animal study kan, ini in vitro in vivo tu kan. So animal study, lepas animal study semua adalah dalam konsep preclinical. So bila kata clinical, maksudnya kajian melibatkan manusia, humans. So bila macam mana kita nak pindahkan daripada clinical to clinical. So ini adalah pathway dia lah. So kita kena banyak ada apa yang diperlukan. Okay. So dan group 4 3 student. So clinical trial, maksud dia apa yang perlu kita lakukan dalam clinical trial untuk spesifik punya tumbuhan lah. Macam mana kita nak buatkan tumbuhan ni jadikan dia sebagai clinical trial lah. So dia perlukan apa, macam tu dalam clinical trial punya documentation, semua kena buat apa, macam tu lah. So apa organisasi yang terlibat, siapa yang terlibat, macam tu. Okay. So kalau saya suruh cari topik ni memang KO lah, susah lah kan, nanti lain-lain jawapan dia. So saya dah bagi information, you guys punya hanya tugas korang hanya perlu hasilkan group. Kejap mana tadi, okay. Saya tutup balik yang ni, tutup. Lepas tu saya share. Nanti doktor share dalam group Betul, nanti saya share kat group. Kejap saya share dia punya sebab KKM baru hasilkan 1 buku lengkap bagaimana nak menghasilkan herbal punya medicines. Dia dah hasilkan pathway dah. So macam mana, apa yang harus korang lakukan untuk hasilkan herbal medicines daripada raw punya tumbuhan sampailah clinical trial. Macam tu. Sekejap.
Nanti saya tunjuk. Okay. Saya try cari Jadi kita present dia punya proses dah lah. Yes, dalam buku ni dia dah bincangkan semua. So saya tak suruh korang baca semua satu buku setiap satu, sebab tu saya sekan grup. So dalam satu grup tu saya dah bagi topik, dalam ni dia ada topik dah. Dia dah very easy, korang pergi dekat table. Okay. Table, nampak ni table of content. So ni buku dia lah. Buku ni dia hasilkan tahun lepas, Mei tahun lepas. So guideline herbal medicine punya research macam ni, maksud herbal medicine kan is a Python medicines. Okay. So guideline lah macam ni nak hasilkan herbal medicine. So you guys akan lepas ni lebih tahulah so macam mana Python medicine terhasil, apa yang membezakan modern Python medicines dengan traditional punya Python medicines, macam tu. So it's a good knowledge for you guys. Mesti follow yang buku tu lah. Sebab ini ada Malaysian punya guideline. So sebab kita kan duduk kat Malaysia dan kita juga akan terlibat dalam Python medicines. So kita kena tahu yang Malaysian punya lah kan. Maksud dia nak tahu macam mana, nak ambil information luar ke apa? Tak, kadang-kadang search kat internet keluar yang India punya. Tak. Saya bagi buku ni dekat korang. Korang hanya perlu, tugas korang hanya perlu hasilkan grup. Bila dah hasil grup, pilih topik mana. Topik kan saya katakan ada topik. So dekat dalam table ni, jawapan semua kat sini. Bukan jawapan lah, topik yang akan korang present semua ada kat sini. Jawapan semua kat sini. Topik yang korang nak akan ceritakan, bincangkan semua dalam ni. So hanya rujuk pada buku ni saja, tak payah lain. Macam tu. Kalau korang nak tambah informatif punya gambar ke, boleh. Research lah, Google search. Gambar-gambar untuk making more interesting masa nak present tu kan. Tapi untuk yang information ambil kat sini sebab ini adalah buku guideline KKM. So sebab kita nak belajar Malaysian punya guideline. So apa yang Malaysia perlukan untuk menghasilkan satu Python medicine. So dekat sini kan nampak tak? Saya extract daripada buku ni saja. Contohnya dia punya ni, the initial research and discovery kan. So ini adalah grup pertama tadi. Tajuk. Lepas tu ni point nombor 2. Introduction saya skip, tak payah. So start daripada point nombor 2, lepas tu masuk point nombor 3, preclinical research. Dia bawa kita terus. Sekejap, rujuk balik, patah balik. Mana tadi? Okay. Tadi mana? Ni, so preclinical research, group nombor 2. Lepas tu masuk point nombor 4 adalah group nombor 3. Kita membawa kepada preclinical kepada clinical. So group nombor 4 adalah clinical trial. So memang rujuk buka je balik. So contohnya kita kat sini nombor 2. So tekan dia. So dia bawa kita pada initial research and discovery. So tugas korang, so kan dia ada banyak subtopik kan. So bahagilah, kalau contoh dalam chapter nombor 2 ni saya kata saya nak 4 orang kan. So dalam 4 orang tu bahagi, ada berapa poin, so bahagilah. Seorang akan baca, contoh seorang akan baca poin nombor 2.1, mungkin sampai 2.2 macam tu. So baca ni, lepas tu simplify, maksud dia summary-kan dia. Ceritakan dekat dalam PowerPoint tu hanya point important punya point saja, benda yang perlu kita ketahui. Dia punya explanation tak payah, point form. Lepas tu nanti masa kelas punya physical, orang yang buat nombor 2.1 dan 2.2 ni, dia sendiri yang akan present kepada kelas. So jadi kita bekerjasama lah untuk mengetahui semua poin. Setiap seorang akan bincang poin-poin yang korang pilih lah. Macam tu. So kalau macam contoh Ahmad pilih poin nombor 2, so nanti masa kelas Ahmad akan cerita pasal poin 2. Tapi dia punya apa tu, slide presentation tu dalam group lah. Bukanlah Ahmad akan cerita 2.1 je, tapi combinekan semua dalam group. So nanti ada group 1 kan, ada chapter nombor 2, group nombor 2, chapter nombor 3, group nombor 3, chapter nombor 4, group nombor 4 cerita pasal chapter nombor 5 iaitu clinical trial. So ceritalah pasal clinical trial, so combine korang. Lepas tu apa yang korang telah bahagikan dia punya topik tu, korang yang akan present. Dari situ saya akan evaluate macam mana cara korang punya teamwork. Lepas tu cara korang extract dia punya, cara korang simplify dia punya
apa tu dia punya penerangan, lepas tu and then macam mana cara penyampaian korang kepada kelas, macam kepada inilah audience lah. So saya akan, ini semua untuk skill lah, saya diri lah, saya akan skill. So dia adalah 25 total markah. So dari situ saya akan combine semua. So dia cara juga how informative, berapa slide korang show, tunjukkan. So ni gambar dia boleh je korang highlight, korang copy paste je. Benda ni copy paste je. Cuma saya tak nak korang copy paste semua, jadikan dia paragraf dekat dalam point-point tu. So jadikan dia point form, dan tak payah nak cerita point form semua pun. So just cerita yang important je. Tu. Kalau korang tak nak buat benda ni, so just bagi graf pun boleh juga. So ini adalah graf keseluruhan summary pathway of the herbal pathway. So ceritalah, so untuk kita herbal punya drug discovery, maksudnya macam mana kita nak menemukan tumbuhan ni. So pertama kita kena buatlah selection of herbal candidate. So herbal mana yang kita perlu pilih, apa ciri-ciri herbal yang kita perlu pilih, macam tu. This is how yang korang akan present lah. So kalau nak tambah gambar-gambar alternatif lain, boleh search Google, tapi information ni semua dalam buku ni dah ada dah, tak payah nak search yang dekat lain. Semua just korang perlu baca, lepas tu kan simplify. Maksud dia faham kan maksud saya? Maksud dia cerita yang main point je. Ini dia explain. So jangan rasa stress sebab saya bahagikan. Satu orang mungkin akan hanya bincang 2-3 point je. Macam bukan 3 point, maksud inilah dia punya point form ni. Mungkin 1 atau 2 atau 3 macam tu. Yang lain tak payah perlu baca. Kalau kamu dah pilih topik 2.1 dan 2.2, baca tu saja dan masukkan dalam PowerPoint, combine and then present masa kelas. Itu, yang lain tak payah tengok. Yang lain nanti akan ada student lain yang akan buat. So dari situ nanti masa during class kita akan present semua. So by end of the day kita semua dah tahu dah apa yang perlu buat. Okay, faham ke? Okay, so sekejap. So dia ada banyak, so saya buka lah. Nampak? Ni tu. Kalau saya suruh baca seorang-seorang memang tak lepas ni. Memang saya pun tak lepas kan nak baca semua buku ni, tak nak. So tapi sebab kita nak tahu kan dia punya pathway, macam mana phytomedicine ni terhasil. So kita bagi-bagilah, kita bekerjasama lah. So macam point nombor 3, so awak ambil lah point 1, point 2 dan point 3. So saya ambil point 3, point 4, point 5. So tak perlu nak cari information luar. Orang baca, dah faham, highlightkan mana dia punya important form, important point. So contohlah saya rasa ni standardization. Apa maksudnya standardization? Is defined as dia punya adjusting herbal drug preparation to define content consistent group ni, and ini kata-kata dia lah. So saya rasa ni benda ni penting, saya patut highlight. So korang masukkan dalam, copy and paste masuk dalam PowerPoint macam itulah. Tapi pastikan korang faham lah. Tapi kalau macam dah baca, cikgu doktor saya dah baca banyak kali, saya tak faham, boleh bincang dengan saya. Betul saya tak faham point ni, dia nak apa ni, apa yang diceritakan, nanti saya ni lah. So standardization ni apa proses yang terlibat. So dia involve set of standard, and then di mana dia akan ni lah dia define lah qualitative dengan quantitative value of the tumbuhan tu. So dia akan tengok quality, efficacy, safety, dan juga reproducibility lah. Maksud dia dalam standardization ni tumbuhan tu kena harungi dia punya kualiti. Kita kena perlu ketahui dia punya quality of the tumbuhan, dia punya efficacy, dia punya keselamatan tumbuhan tu. So reproducibility, maksud dia tumbuhan tu okey tak untuk kita jadikan tumbuhan dalam tempoh masa yang panjang, ataupun tumbuhan tu hanya very limited, hanya boleh terhasil dalam macam 100 tahun sekali je tumbuhan tu boleh jumpa, tak lepas tu dia dah tak tumbuh dah. So kan ada limitation kat situ. So itulah macam mana kita nak ni. So ni diceritakan semua kat situ lah. So fokus dekat mana yang kamu ambil point je, yang lain tak payah tengok, nanti serabut pula. So contoh, okay.
So kalau untuk yang part ni preclinical, clinical research ni, ni slide just macam ni je. Korang copy, snapshot kan, ambil gambar dia, lepas tu letak dalam PowerPoint. Yang penting nanti jangan tak faham. So explain je apa benda ni. So first kita kena ada untuk kita masukkan preclinical to clinical research, pertama kita perlu hasilkan dia punya investigator brochure. So ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kita bawa dia kepada clinical trial. Bila kita dah ada data preclinical, so kita kena ada investigator brochure, so kita kena ada clinical trial protocol, so kita kena ada patient information sheet, dan kita ada clinical trial agent. Ini semua ni adalah documentation. Hari tu saya dah buat benda ni pun lama tau, tak berbulan-bulan. So ini adalah dia punya dia punya dokumen yang diperlukan oleh MPRA. Tahu kan MPRA? Yang dia agent untuk yang akan memerhatikan segala ubat-ubatan yang ada dekat Malaysia. So untuk hasilkan satu ubat tu kita perlu sediakan kepada mereka semua investigation brochure ni, semua dokumen. So kita tak tahu apa dokumen investigation brochure ni. So ceritalah, investigation brochure ni adalah compilation of the non-clinical dan clinical data, macam tu. So ceritalah apa dia, ambil point form je. Kita just nak tahu saja. Macam tu je. So kalau awak dah ambil point 41, 42, so awak baca tu je lah. Ni adalah contoh-contoh, ni contoh dokumen. Ni adalah contoh dokumen dia punya outline of the yang perlu kita hantar kepada MPRA. So kita perlu ada dalam satu study tu, dia kena ada introduction, dia kena ada dia punya chemical, pharmaceutical punya formulation. Lepas tu dia kena ada clinical data study, dia kena clinical study, nampak tak? So betapa rumitnya untuk menghasilkan satu ubat modern punya phytomedicine. It's a long term punya study. 10 tahun lah minimum saya rasa untuk hasilkan satu study, untuk hasilkan satu ubat. Yang ni akan present masa kelas fizikal nanti. Betul. So jangan stres, hanya buat. Bila kamu dah pilih point 4142, baca 4142, masukkan dalam point form, lepas tu combine dekat grup korang and then presentkan masa dalam kelas. Yang lain tak payah tengok, lain tu tunggu kawan lain yang akan explain dekat korang sendiri. Macam tu. Okay. Yang ni dikira project group lah. Betul, ni project group. Markah keseluruhan. Assignment group tak ada lah kan? Ada. Sebab kalau ikutkan yang pemakahan itu, dia 2 assignment individu, 1 group. Saya diterima dekat sini, nampak saya tengok saya tak masukkan pemakahan korang lagi. Sekejap, saya share. Sekejap, stop presenting. Mana? Saya ingat masuk kerja ni dalam group assignment, doktor. Sebab easy juga ni sebenarnya. Yelah, tapi nampak je easy juga kan. Tapi nampak tak? Saya dah share dah ni. Ini adalah yang KS nak. So saya share, saya tak masukkan lagi markah korang ni. So dekat sini nampak tak? Ini masa bincang hari tu meeting. So macam ni besar. Nampak? Final exam 40. So masa ada assignment 15. So assignment pertama yang korang hantar tu saya bagi 5%. Assignment 2 nanti ada assignment group, saya akan bagi korang 10%. Lepas tu projek yang akan korang present nanti physical class adalah 25% ya. So nanti saya akan bagilah contohnya skill, presentation, content korang okey ke tak. So total mark dia adalah 25. Lepas tu test 1 hari tu dah buat 10%. Doktor, 25% tu daripada 100 ke? Ya. Daripada banyak, sebab itulah saya bagi macam tu. Dan saya dah bagi korang punya content. Dia punya content lah, which is tak payah nak cari dekat Google. Hanya perlu baca dia punya point tu, lepas tu simplify and then present.
Okay, if you guys semua boleh perform well dalam dari segi teamwork korang, and then korang boleh present dengan cara yang baik, so saya bagi markah 25, no worries, macam tu. So dah okay dah. So assignment cantik, projek cantik, nampak ni dengan ni dah berapa dah, berapa ni, 25, 15, berapa tu, 40 so campur ni test 10, dah 50, campur test 2 dah 60, so 60 markah dalam tangan coursework. So final 40%. So kalau kalau 60 ni dah B kan. Kalau boleh perform 60 dah B dah dalam tangan. Cuma perlu perform at least dalam 30% dah dapat A dah. Final exam kan. So final exam hanya 40. So dalam coursework ni yang projek 25 markah. So dan saya hanya perlu korang baca dalam buku yang saya bagi tu, lepas tu highlightkan dia. Simplify kan, jadikan dia dalam presentation slide, convert dia dalam presentation slide, okay dah. Saya tak suruh korang baca satu buku tu, hanya satu orang akan ambil satu atau dua topik je daripada satu daripada yang buku tu, yang lain orang lain buat. Tak payah nak faham semua tu. Kalau korang dah ambil bahagian preclinical, so ambil clinical saja, preclinical saja, tak payah nak tengok clinical, tak payah nak tengok yang awal asal tak payah. Tu nanti kawan lain yang akan present. Macam tu lah. So kita kerja sama lah, kerja ringan lah, dapat 25 markah. Okay. Ada nak masuk Okay. Oh, maknanya SEM ni KS dah tukar format lah. Yeah. Dia ringankan sikit dekat final lah. Sebab kita orang final 70%. Wah, banyaknya. Tak, sekarang dah lain dah. 50-70. Oh, okay. Kalau 70. Mungkin subjek lain cara dia kan. Itu tapi untuk final exam kan, diorang memang dah ni. Dulu saya belajar pun macam ni juga pemagang saya lebih perform dekat dia punya coursework lah. Saya pastikan saya dapat coursework saya bagus. Sebab final exam tu 40%. Tapi 40% is once you dapat B, is 40% final exam itu adalah penentu sama ada kau dapat A ataupun kau remain dapat B. Macam tu je. Faham tak? So kalau you tak boleh nak perform final exam, maka you akan dapat mungkin hanya dapat B lah. Macam tu. So faham tak? Kalau you tak boleh nak perform final exam, you akan dapat B lah, minimum B ataupun C+, macam tu. Tapi kalau you okay perform final exam, boleh jawab at least 50%, you mungkin akan dapat A- or B+. Macam tu. Kan? So macam final exam dia tak berapa berat lah. Dia berat dekat coursework. Dan dalam antara coursework ni banyak markah adalah projek. So yang saya bahagi ni lah. Tak. Okey je, korang perlu baca, tak faham tanya saya, kalau dah faham okey, highlightkan benda yang penting, present dekat saya. So kalau nak nampak interaktif, tunjuklah gambar-gambar berkenaan, gambar-gambar contoh klinikal yang dibuat ke apa ke. Kalau tak faham tak apa, bagi je lah point form tu. Nanti insyaAllah saya tengok. So tengoklah macam mana. Kalau tak faham, tanya saya, doktor saya tak faham lah bahagian documentation ni, saya baca-baca tapi saya tak faham. Nanti saya cuba terangkan lah apa yang perlu kamu highlightkan supaya nanti bila kita present semua faham kan. Macam tu. Okay. Okay tak? So nanti masa present dia ikut terutan lah kan, siapa group? Ya, siapa, betul, siapa yang akan masuk grup pertama, so akan ambil topik pertama lah. Siapa akan masuk, ikut present lah. Benda, maksud dia setiap satu group akan present benda yang berbeza. Dia tak repetitif. Mana tadi slide ni? Okay, dah boleh ke? Sebab saya mana ni. So siapa nak ambil nombor 1, siapa? Sekejap, saya share lah ni dekat group call. Saya share. DBN. Doktor share je, nanti kita orang bagi list nama group kami lah. Boleh. So pastikan dekat group 1
chapter tapi nanti saya share lah slide ni sekali, lepas tu korang bagi nama. So group 1 4 orang, group 2 group 1 akan bincangkan topik chapter nombor 2 dalam buku tu. So group 2 4 orang dia akan ceritakan chapter nombor 3 dalam buku tu. Group nombor 3 dia akan ceritakan chapter nombor 4. So 3 orang saja sebab chapter 4 dengan 5 sedikit je dia tak, sebenarnya chapter 3 dan 4 ni is a long, dia punya proses panjang, tapi dalam buku dia hanya penerangan overview je. So saya perlukan 3 atau 4 orang je untuk explain 3 orang je dalam satu group tu untuk explain dia punya topik. Macam tu, atau topik nombor topik group 1, topik group 2 saya bagi 4 sebab dia macam banyak sikit. Mana benda tu guideline. Okay, saya dah share dah. Boleh buka. So boleh pilih lah. So korang pilih sendiri lah. Kan? Nanti korang bagi je nama. Group 1, group 2, group 3, group 4. So group 1 akan ambil topik initial research discovery. Doktor, maknanya akan ada assignment yang kedua lagi lah kan ni? Ya, betul. Sebab assignment kedua akan dapat 10% daripada total coursework. So assignment kedua adalah group assignment juga. Nanti saya akan bagi next week lah kot. Dekat situ hantar lambat lah, hantar sebelum final lah. Dia hantar sebelum final. So, tapi it's a group. It's a group punya assignment juga. Tapi tak perlu present, hanya perlu hantar report saja. Cuma perlu present hanya untuk projek ni. Okay, untuk projek ni perlu present. Tapi untuk yang assignment punya tu hanya perlu hantar. Korang buat, lepas tu korang combine dalam PDF, hantar dekat saya. It's a teamwork punya kerja. Okay. Doktor punya kelas fizikal tu hari Isnin tau. Doktor ingat tak? Yelah. Betul. 4 hari bulan. So maksudnya korang akan present 4 hari bulan present pada saya. Boleh Boleh. So masa masa 4 hari bulan tu kita hanya akan buat projek. Projek punya pasal phytomedicine punya model lah. So macam mana kita nak hasilkan macam mana proses penghasilan phytomedicine dekat Malaysia. Macam mana phytomedicine dihasilkan dalam modern punya ni lah, zaman sekarang punya. So group 1 dengan group 2. Group 1 4, group 2 4, group 3 hanya 3 orang, group 4 3 orang. So maksudnya 4 4 3 3. So group 1 akan dapat ni initial punya research and discovery, which is topik chapter 2 dalam buku tu yang saya dah share. So nanti tengok je dekat nama topik tu. So group 2 akan bincang dengan preclinical research. So bagilah, so ada 5 subtopik kan. So bagilah 4 orang tu. So group nombor 3 akan ada ni topik 3 orang. So bagilah so bagilah sama rata je. Ya. So clinical trial pun sama. So baca je dalam yang topik yang korang dah pilih tu. Nanti saya share ni dia punya ni project group yang PowerPoint ni. So korang just ambil, select the topik, so bagilah korang nak mana. Nanti isilah nama. Isi nama korang kat bawah ni. So nanti bagi dekat saya lah yang Doktor, nanti yang untuk grup projek ni, maknanya kami sebagai others group perlu sediakan soalan ke apa ke? Kalau ada soalan, bukan tak kalau korang macam kawan kamu bincangkan tapi korang perlukan lebih penerangan, tanya dekat kawan. Kawan yang present tu. So kalau kawan tu boleh jawab, alhamdulillah lah, jawab lah. Kalau tak, kita sama-sama bincang sampai dapat jawapan. Sebab kalau macam sebelum ni kalau ada group presentation, kalau misalkan kami diwajibkan cari contoh 3 soalan. So kalau tak ada lagi baguslah.
Tak payahlah kan ini kan kita nak ini kan lebih pada pemahaman macam mana kita, sebab ini untuk ilmu kamu juga macam mana sebenarnya phytomedicine ni terhasil, modern phytomedicine terhasil, sebab dia sangat berbeza dengan traditional phytomedicine kan. Traditional ni kita hanya ikut kata nenek moyang kata you tumbuk lah, tapi jadilah traditional punya phytomedicine. Tapi modern phytomedicine tak, dia banyak pathway dia sebab dia melibatkan keselamatan punya ni kan pesakit. Sebab tu dia sangat detail. So kita kenalilah macam mana sebenarnya betapa payahnya nak hasilkan satu phytomedicine. So once the phytomedicine is terhasil, so percayalah mereka dah punya dah hasilkan research tu sangat lama. Sebab clinical trial, saya pun nak hasilkan clinical trial satu phase contohnya tengok kalau saya bagi contoh dekat clinical trial ni clinical trial phase ni nanti akan ada yang pelajar akan bincangkan. So phase of clinical trial ni ada 3, phase 1, phase 2, phase 3. So nanti pelajar yang akan ambil ni dia akan bincangkan lah. So saya tengah buat sekarang projek ni adalah phase 3. So phase 3 tu pun makan masa 5 tahun, tahu tak? So ada 3 phase. Satu phase tu agak-agak tak tahu berapa tahun dah. Saya kata minimum mungkin 10 tahun dia perlukan, yang amat cepat 20 tahun. So rasa dia punya researcher tu dah tua dah, baru dia boleh hasilkan satu ubat. So sebab nak hasilkan satu phytomedicine ni perlukan teamwork yang besar dan perlukan duit yang sangat banyak. Tapi bila once dia berjaya, dia membantu patient dalam jangka yang masa lama kan. Kita boleh solve the problem. Contohnya cancer. Cancer most of the phytomedicine dah banyak tolong cancer patient kan. So it's very good lah, satu outcome yang sangat-sangat baik lah kepada kepada manusia-manusia yang memerlukan macam tu lah. Tapi dia hard work. Dia bukan memerlukan satu orang untuk hasilkan benda ni, dia teamwork untuk hasilkan phytomedicine ni. Okay boleh? So 4 bulan ya, nanti kita akan bincang. So boleh, mungkin lepas ni korang dah boleh bincang berapa group 1, group 2, 3 dah boleh. So bagi-bagilah. Lepas tu nanti kalau ada yang tak faham topik tu, contoh doktor saya tak faham lah nak pasal topik genotoxicity ni, boleh bagi tahu saya. Nanti saya bagi tahu macam apa benda, pasal apa benda lah ni kan. Macam tu je untuk korang faham je. Okay so nanti saya share benda ni dekat group lah. So buku saya dah share, nanti boleh lihat lah. So tu je kot, nanti lecture saya bagi nak Rabu petang ke Jumaat malam. Okay, alright. So Rabu petang. Nanti Rabu petang saya bagi kita akan masuk chapter baru lah. Okay alright. Okay, bye. Okay.